Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melihat satu kitab yang bertajuk At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Baik, ada beberapa adab yang dibincangkan dalam kitab tersebut dan kita menelusuri adab yang pertama, iaitu adab-adab belajar dan juga mengajar Al-Quran. Apakah adab yang pertama? Adab yang pertama adalah bagi orang yang belajar dan mengajar Al-Quran, adabnya adalah dengan meniatkan agar mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ صدق الله العظيم. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya, lagi tetap teguh atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan solat serta memberi zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar. Panduan daripada ayat ini bagi orang yang ada niat kerana Allah Subhanahu wa taala, perlu diniatkan perintah daripada ayat ini adalah sembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mana belajar ataupun mengajar Al-Quran, niatnya adalah agar saya dapat menyembah ataupun dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan niat ini melihat kepada hadis daripada Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya setiap perbuatan itu berdasarkan pada niat, dan seseorang itu akan dihitungkan berdasarkan apa yang dia niatkan. Dan ketika mana ada sahaja niat itu perlu dah dalam keadaan ikhlas. Iaitu antaranya Abul Qasim Al-Khushairi mengulas tentang ikhlas. Beliau menyatakan bahawa ikhlas dapat didefinisikan sebagai memurnikan atau menyucikan perbuatan kita daripada pandangan makhluk. Manakala definisi ikhlas menurut Huzaifah Al-Mash'ari Mar'ashi adalah menyamakan perbuatan kita di hadapan orang ramai, sama ada kita dilihat oleh mereka ataupun tidak. Manakala kalau kita lihat daripada pendapat Zu'an-Nun, beliau menyatakan ada beberapa tanda orang itu ikhlas. Apakah tanda-tandanya? Satu adalah apabila mendapat pujian ataupun celaan, orang itu dilihat sama sahaja kadarnya di hadapan orang ramai. Tak kisahlah puji ke ataupun cela ke, semua itu dilihat dalam kadar yang sama. Dan ini bertepatan dengan apa yang disebut oleh Abu Haris bin Al-Muhasibi mengulas tentang perkara ini. Beliau menyatakan bahawa orang yang jujur adalah orang yang tidak peduli perihal pandangan orang ramai terhadap perbuatannya, walaupun perbuatan itu dilihat tidak munasabah pada pandangan mereka, demi menjaga kemurnian hatinya. Seseorang yang jujur tidak mahu melihat sedikit pun perbuatan baiknya. Dia juga tidak membenci jikalau orang lain melihat keburukan pada perbuatannya. Ini kerana apabila dia membenci mereka melihat keburukan yang ada pada dalam dirinya, keadaan itu dinyatakan bahawa seolah-olah bila dalam keadaan tengok keburukan pada dirinya, dia tak suka, dia khawatir nanti di situ ada bahawa dia sedang menunjukkan dia suka mendapatkan pujian berlebihan daripada manusia. Dan ini bukanlah sifat orang-orang yang benar-benar ikhlas, benar-benar jujur dan juga benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Zu'an-Nun menyebut tentang tanda-tanda orang itu ikhlas adalah dia lupa untuk melihat amal baik yang dilakukan di dunia. Maksudnya kalau dia buat amal baik di dunia, dia bukannya nak diungkit-ungkit, tapi dia lupakan perkara itu. Dan ini menyebabkan dia layak untuk memperoleh ganjaran amal kebaikan itu di akhirat. Dan bercakap tentang niat kerana Allah Subhanahu wa taala, Fudail bin Iyad mengatakan bahawa meninggalkan sesuatu perbuatan kerana manusia dinamakan riya. Melakukan sesuatu perbuatan demi manusia adalah syirik. Dan ikhlas pula boleh diertikan sebagai pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala daripada kedua-dua sifat tersebut. Dan yang terakhir, mari kita lihat kata-kata yang amat menarik daripada Sal At-Tustari. Beliau menyatakan bahawa
para ulama yang hebat cuba menghuraikan apakah maksud ikhlas, dan mereka tidak menemui definisi yang lebih tepat melainkan definisi ini, iaitu setiap perbuatan seseorang sama ada bergerak ataupun tidak, ataupun dalam keadaan dia jauh daripada pandangan orang ramai ataupun berada di hadapan mereka, setiap saat dalam perbuatannya itu dilakukan kerana Allah Subhanahu wa taala dan tidak bercampur-campur dengan niat peribadi, tidak bercampur-campur dengan nafsu dan tidak bercampur-campur dengan dunia. Maka kesimpulan yang boleh kita ambil secara ringkasnya, adab yang pertama bagi orang yang belajar dan mengajar Al-Quran adalah perlu meniatkan untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan. Maksudnya apa? Tidak boleh bercampur niat itu demi untuk kepentingan peribadi, tidak boleh bercampur niat itu demi nafsu, apatah lagi niat itu adalah untuk dunia. Dan mudah-mudahan ini adalah perkara yang dapat kita ambil perhatian bagi orang yang mengajar dan mempelajari Al-Quran. Hadza billahu taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.